على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 16 baris ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan masuk waktu, itu syarat yang ke-19, 18. Dan padahal menghadap kiblah, itu yang ke-19. Dah, menghadap kiblat 19. Oh, dia sekali dua tu. Dan masuk waktu, dan padahal menghadap kiblat. Jadi dua ni dikira satu syarat. Syarat yang ke-18. Syarat yang ke-18 daripada 21 syarat untuk sah takbiratul ihram. Jadi bunyi syarat ni banyak lah. Tapi syarat-syarat ni hak lah. Macam dan masuk waktu. Masa bang tu waktu masuk dah. Itu syarat untuk sah takbiratul ihram. Tiba-tiba waktu belum masuk, dia Allahu Akbar, barulah waktu masuk. Tak sah lah. Dan padahal menghadap kiblat. Masa takbiratul ihram tu dalam keadaan menghadap kiblat. Masuk waktu, kemudian padahal menghadap kiblat. Yang dahulunya ada tak? Padahal dalam keadaan qiyam, berdiri. Ada tak syarat berdiri? Takbiratul ihram syarat berdiri bagi orang yang kuasa berdiri. Ada syarat yang keberapa? Yang keempat keberapa tu? Dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu, itu syarat dia. Pada ketika berdiri pada sembahyang fardu ni bagi orang yang kuasa berdiri. Pertama bahasa Arab, syarat pertama. Dan pada ketika berdiri ni yang keberapa dah ni? Yang keempat kelima dah. Yang keempat kelima dah tu. Jadi syarat untuk sah takbiratul ihram pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Yang keenam. Jadi bagi orang yang kuasa berdiri, dia nanti di hadapan syarat membaca Fatihah. Syarat membaca Fatihah. Syarat membaca Fatihah ke-8, bahawa membaca akan Fatihah padahal berdiri. Tapi ditambah pula, atau gantinya ganti berdiri pada 3 uzur. Ganti berdiri ni duduk, mengiring, melentang. Cuma hak takbir ni tak sebut gitu. Dia hanya sebut dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Ini bagi orang yang
kuasa berdiri ketika sembahyang fardu. Sebab mungkinlah saya pernah sebut sebelum ni dalam TV ada orang mengajar, walaupun sembahyang tu duduk ke mengiring ke, untuk takbiratul ihram wajib berdiri. Oh, dia letak gitu. Nak bangun berdiri tak larat, wajib suruh orang angkat berdiri. Orang tak angkat free-free, pasti dia nak upah. Wajib upah, dia kata. Ni majalah TV ni. Jadi kena upah orang supaya orang angkat berdiri sembahyang dia duduk ataupun mengiring sebab dia orang sakit. Tapi untuk takbir wajib berdiri, kena angkat. Allahu Akbar dan berdiri, barulah letak ke, barulah letak dalam keadaan duduk ke, letak dalam keadaan mengiring ke, waktu ajar dalam TV gitu. Maknanya masa takbir wajib berdiri. Dah. Masa takbir sembahyang fardu wajib berdiri bagi orang yang kuasa berdiri. Tapi bagi orang yang lemah, sembahyang duduk, takbir dalam duduk, baca Fatihah dalam duduk. Bagi orang lemah, sembahyang mengiring, takbir dalam mengiring, membaca Fatihah dalam mengiring, rokok iktidal dalam mengiring. Cuma dalam kitab kita ni kita sebut panjang. Dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu, kalau faham betul-betul begini, tengok ni, ketika berdiri sembahyang fardu ni memang sunat, tak apa duduk. Tapi sekarang ni dia sakit, dia sembahyang duduk, sembahyang mengiring melentang, tak apalah main duduk tu, tapi masa takbir kena angkat berdiri. Karuk gitu, ajar dalam TV. Mungkin baca sini macam mana. Jadi masa takbir syaratnya dalam keadaan berdiri. Masa takbir syaratnya masuk waktu. Masa takbir syaratnya menghadap kiblat. Ni jadi semua sekali 21 syarat. Banyak bunyi. Kemudian hok baca minggu lepasnya, syarat takbir yang ke-17, memperdengarkan diri seseorang dengan sekalian haraf segala huruf takbiratul ihram. Jadi panjang dah cerita ni, yang mana rukun kauli, takbir, Fatihah, tasyahud akhir, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir dan salam. Ada 5 rukun kauli, wajib dengar di telinga sendiri. Hak rukun kauli. Jadi hak rukun kauli nanti masuk Fatihah, masuk rukun kauli selawat salam, dia akan ulang ni, memperdengarkan akan dirinya. Dia akan datang. Bab nanti Fatihah ada 10 syarat. Di antara syaratnya memperdengarkan diri dia. Jadi rukun kauli yang 5 wajib dengar di telinga. Tidak memada hanya bergerak bibir mulut tanpa keluar suara. Ada ni. Hak ni hak rukun bacaan. Ada pun hak sunat-sunat bacaan. Mana? Membaca doa iftitah, membaca surah, tasbih rokok dan sujud contohnya. Itu bacaan sunat. Jadi bacaan sunat, untuk dapat pahala bacaan sunat dalam sembahyang, kena dengar di telinga. Kena dengar di telinga. Apa dipanggil? Membaca. Membaca bacaan rukun kauli, dengar di telinga. Membaca bacaan sunat kauli, sunat bacaan, kena dengar di telinga. Boleh dipanggil membaca. Ini kena faham molek ni. Yang saya sebut minggu lepasnya, contoh orang haid, orang nifas, dia berhadap besar, haram membaca Al-Quran. Tiba-tiba dia dengar bacaan Al-Quran, dia pun turut dengan menggerakkan bibir mulut. Dia dengar orang baca Quran, dia pun turut dengan menggerakkan bibir mulut, tetapi suara tak keluar, belum lagi dihukumkan membaca Al-Quran. Tak haram lah. Kan orang haid, orang nifas dan
juga orang-orang yang berhadap besar yang lain, kita maklum haram membaca Al-Quran. Orang haid, orang nifas dan juga orang yang berhadap besar yang lain haram membaca Al-Quran. Nak panggil membaca Al-Quran, telinga dia dengar, baru panggil membaca. Tetapi kalau diturut orang membaca Al-Quran, bibir mulut dia bergerak tapi tidak keluar suara, tak dengar di telinga, belum lagi dihukumkan membaca Al-Quran, maka tak haram lah. Dia gitu. Jadi bacaan-bacaan, zikir-zikir bacaan ni syaratnya kena dengar di telinga. Tapi hak ni kita bicara hak rukun kauli, wajib dengar di telinga mazhab Syafi'i. Sebagaimana saya sebut terdahulunya, sekarang ni kadang-kadang sunyi sepi. Ya, kalau telinga dia dengar, telinga kita dengan telinga dia sejengkal je, kita akan terdengar juga sosek. Ni kadang-kadang tak bunyi apa pun. Macam mana tu? Bibir mulut bergerak membaca bacaan semayang, takbir, Fatihah, bibir bergerak tapi tak ada bunyi apa pun. Kalau mazhab Syafi'i tidak lengkap syarat sah, maka tidak sah takbir, tidak sah membaca Fatihah, maka tidak sah sembahyang. Melainkan kalau mazhab Maliki contohnya, mazhab Maliki dia syarat hanya setakat bergerak bibir mulut, tak keluar suara pun sudah sah. Kita mazhab Syafi'i lain, wajib kena dengar di telinga, barulah dihukumkan membaca. Nak sebut kata membaca, kena dengar di telinga. Pergi pada masalah lain. Kita sudah sembahyang, kita disunatkan berwirid. Bacaan wirid lepas sembahyang semuanya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang timbul bid'ah ni yang kita duduk buat ramai-ramai. Duduk buat ramai-ramai tu bid'ah. Sebab Nabi tak buat ramai-ramai gitu. Tapi tiap-tiap bacaan wirid datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak duduk ramai-ramai berwirid tu ramai-ramai, tu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Sebab apa? Sebab kita ni kalau tak buat ramai-ramai, lah. Sebab tu Nabi perintah alaikum bil jamaah, lazim atas kamu dengan berjemaah dengan pakat. Kalau nak bicara bab bid'ah, bukan berwirid ramai-ramai tu saja bid'ah. Yang kita semayang sunat tarawih ramai-ramai bulan puasa tu bid'ah belaka tu. Nabi pernah berjemaah tarawih hanya 3 malam. Malam yang ke-23, 25, 27 Ramadan. Tahun yang pertama diwajibkan puasa Ramadan selepas Nabi berada di Madinah tahun yang kedua. Nabi berhijrah ke Madinah tahun yang pertama, belum lagi turun perintah puasa. Tahun yang kedua di Madinah barulah diperintahkan berpuasa. Nabi SAW wafat tahun yang ke-10. Jadi Nabi SAW sempat berpuasa sebanyak 9 kali. 9 kali Nabi berpuasa, hanya 1 kali sahaja cukup 30 hari. Nabi berpuasa 9 tahun. Yang cukup 30 hari hanya sekali sahaja. 8 kali laginya Nabi berpuasa 29 hari. Kita tahu ni puasanya 30 tau. 31 mau putih. Mana 31? Bulan Islam kita ni 29 ke 30 je. 30 dah silap. Macam tahun lepas lah. Tahun lepas pun 30 juga Ramadan, 30 hari juga. Cuma malam 30 tu diumum 1 Syawal. Hak kita huru-hara. Yalah kalau ikut takwim, tahun ni 30, tahun lepas 30 kau. Kalau ikut takwim.
Tapi malam 30 diisytiharkan 1 Syawal. Ingat tak? Huru hara tahun lepas tu. Jadi 29 tahun lepas. Tahun ni 30 pula ni. 30 jangan buat sedap lah pula ni. 30 pun jangan buat sedap lah. Dok, kita biasanya selama-lama ni kita ikut takwin je. Kalau takwin kata 29, takwin kata 30 Ramadan ikut palau, ikut ilmu palau. Tapi tahun lepas tu jadi lain. Tahun ni mungkin dok lah. Jadi Nabi berpuasa 9 kali, hanya 1 tahun saja puasa 30 hari. Jadi tahun yang kedua hijrah difardukan puasa Ramadan. Tahun tu Nabi berjemaah tarawih 3 malam. Selepas itu Nabi tidak berjemaah tarawih sampai Nabi SAW wafat. Naik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah 2 tahun pun masing-masing solat tarawih tidak dibuat dalam keadaan berjemaah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pada tahun yang 13 hijrah pun sama, masing-masing solat tarawih. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah tahun yang kedua, mana tahun yang ke-14. Sayyidina Umar menjadi khalifah tahun yang kedua, mana tahun yang ke-14. Barulah Sayyidina Umar himpung tarawih dan kadang berjemaah. Jadi kalau kita nak kira, bukan kata buat ramai-ramai wid lepas sembahyang bid'ah. Tarawih 30 malam berjemaah tu pun bid'ah. Nabi pun buat 3 malam je, yang kamu buat 30 tu. Pandai kamu dan Nabi pula. Orang sekarang kan, Nabi buat banyak ni je, dia buat lebih. Oh, pandai kamu dan Nabi. Macam mana? Nabi pernah lah berjemaah tarawih 3 malam. Yang kita buat 30 malam. Pandai daripada Nabi. Nak golongan mudah-mudah bid'ah, dolalah belaka, bid'ah sesat belaka. Tu bid'ah lah, bid'ah sana. Betul lah Nabi pernah berjemaah tarawih 3 malam. Tapi 3 malam saja. Pada 1 tahun saja. Yang kitanya berjemaah tiap-tiap tahun 30 malam. Nabi tak buat. Pandai Nabi pula bid'ah. Puak mudah kata bid'ah. Bid'ah hasanah. Sama dengan kita berwirid ramai-ramai lepas solat. Itu Nabi tak buat. Itu bid'ah yang hasanah, yang baik. Tapi bacaan wirid itu semuanya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cerita apa? Itu semua bacaan-bacaan yang disunatkan. Dia ada bacaan yang disunatkan sebelum sembahyang, azan dan iqamah. Itu bacaan yang disunatkan sebelum sembahyang, azan dan iqamah. Bacaan yang disunatkan di dalam sembahyang, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Bacaan yang disunatkan selepas sembahyang, wirid dan doa. Gitu. Bacaan yang disunatkan sebelum sembahyang, azan dan iqamah. Bacaan yang disunatkan di dalam sembahyang, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Bacaan yang disunatkan selepas sembahyang, bacaan wirid dan bacaan doa. Bila sebut kata bacaan, nak dapat pahala berwirid lepas sembahyang, kena dengar di telinga. Kena dengar di telinga. Ni saya mungkin nak sentuh panjang sedikit. Yang mana bacaan wirid dan doa lepas sembahyang disunatkan baca dengan sir, dengan perlahan. Hak kita bacaan dalam sembahyang, ada yang sunat baca kuat, ada yang sunat baca perlahan. Kuat dipanggil jahar bahasa Arab, perlahan dipanggil sir bahasa Arab. Jadi dalam sembahyang ada bacaan yang disunatkan baca kuat, jahar. Ada bacaan yang disunatkan baca perlahan, sir. Ada pun bacaan wirid lepas sembahyang, bacaan doa lepas sembahyang, bacaan yang disunatkan baca dengan perlahan, sir dengan bahawa setakat dengar di telinga saja. Ada ni. Sir bacaan perlahan dengar di telinga. Jahar bacaan kuat dengan bahawa
suara yang latah apa? Suara yang kuat lah, itu jahar. Ada orang faham sir gerak bibir mulut, suara tak keluar. Jahar keluar suara dengar di telinga. Salah. Sir bacaan perlahan, keluar suara tapi dengar telinga saja. Jahar bacaan kuat, mana orang hok sekitar tu pun dengar juga. Jadi wirid doa lepas mayang yang disunatkan baca dengan perlahan. Tapi nak sebut sini faham, bacaan. Bila bacaan kena dengar di telinga. Istighfar kena dengar di telinga. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kena dengar di telinga. Baca Allahumma antas salam dengar di telinga. Baca ayat kursi dengar di telinga. Kena dengar di telinga belaka. Ni kadang-kadang surah sembahyang dia menung, batu bibir mulut gerak, memang gerak gitu je. Orang tu imam bunyilah istighfar dia tu. Tu imam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah apa semua. Dia menung, mulut gerak tapi suara tak keluar, tak boleh pahala. Ada ni. Hak menung khoya ada juga. Hak buka telefon ada juga. Orang duduk wirid, dia buka telefon dah. Mana apa ni, dia bisnes besar. Dah bisnes besar lah. Jangan main. Kalau tak sedar tu, terlepas satu projek, banyak mana rugi lah. Dah. Orang wirid, dia molek-molek ada buka telefon. Tapi dia tak ganggu orang. Hak hebat lagi orang wirid, dia bersembang dah. Hak buka telefon ni, dia hadiah lah. Hadiah. Tak ganggu orang. Orang wirid, dia bunyi dah bersembang. Kata apa benda lah orang dia wirid, dia bersembang. Jadi ada orangnya, dia gerak bibir mulut masa wirid, tapi dia tak keluar suara, tak dapat pahala bacaan selepas mayang berwirid dan berdoa. Kena dengar di telinga lah, bukannya gerak bibir mulut saja. Ada ni. Begitu juga ketika tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali pada satu riwayat, 34 kali pada satu riwayat. Kalau Allahu Akbar 33 kali, jadi subhanallah 33 kali dah. Alhamdulillah 33 kali juga. Allahu Akbar 33 kali juga. Jadi baru 99. Jadi hak tamamul mi'ah, sempurna 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita biasa amal takbir 34 kali. Kemudian kita sudahi pula dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hak sudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu Akbar 33. Jadi tamamul mi'ah, sempurna 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita Allahu Akbar 34. Kalau Allahu Akbar 34 sudah cukup 100. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, cukup dah 100. Tapi kita akhir juga dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikah, jadi lebih lah daripada apa yang diajar oleh Nabi. Lebih tak apa. Tapi nak comelnya sama macam Nabi ajar. Jadi tasbih, tahmid, takbir ni kan 100 lah kita kata. Kena dengar di telinga lah tiap-tiap satu. Kena dengar di telinga tiap-tiap satu, kena dengar di telinga. Jangan duk bibir mulut gerak, suara tak keluar, tak dapat fadilat. Pada tak dapat fadilat tu 100 kali tu akan diampunkan dosa. Nabi kata walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa sebanyak buih di laut sekalipun. Ada kena dengar di telinga lah. Jadi yang 33 kali tasbih tahmid ada yang kurang tu, ada yang kurang 33 kali 25. Tapi 25 ni dia 100 kali juga. 25 di hujung tu, saya pun tak ingat.
Rasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi riwayat. Tapi jarang kita amal lah. Kita amal 3/3 lah. Ikut tasbih ni. Apa? Tasbih lah tau. Tasbih tu lah. Apa berbatu tali tasbih. Buah sebeh. Buah sebeh dia panggil apa tu? Tali tasbih ke apa? Kau panggil tasbih. Dia panggil apa tu? Memang kita panggil buah sebeh. Tak kira buah sebeh tu. Dia bahasa standard dia. Panggil apa? Tasbih. Bukan tali tasbih. Mana tasbih gitulah. Mana pergi kedai nak tasbih tu. Gitu. Nak tasbih. Subhanallah. Tasbih tu. Jadi nak tasbih tu, kita pun saya nak tasbih satu. Nak tasbih. Tuan kedai apa? Subhanallah. Itulah tasbih. Subhanallah tu tasbih. Alhamdulillah tahmid. Allahu akbar takbir. Jadi nak tasbih, tuan kedai pun subhanallah. Pengong dia. Dino. Kita panggil buah sebeh. Ikut tasbih. Tasbih itulah 3/3 kali. Nak kena dengar di telinga belaka. Ada ni. Ni kadang-kadang bunyi kuat je sekali. Subhanallah. Apa benda? Atau saya kata bila gambi. Faham tak bila gambi? Faham bila gambi? Lepas tu alhamdulillah. Apa benda dia buat tak tahu. Lepas tu Allahu akbar. Tapi tak imam muda bunyi itu start ni. Tak imam muda buat gitu. Lepas tu ni kisah dua tu imam. Satu imam tu subhanallah, 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 subhanallah. Satu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu. Hak tu imam soal lagi ni subhanallah, dia pun senyap. Alhamdulillah, lepas tu senyap. Lepas tu hak tasbih hak kuat sekali ni, lepas tu senyap tu ditanyalah dengan tu imam hak tasbih suti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kamu ni tasbih satu, tahmid satu ni, takbir satu ni, kamu pakai hadis mana? Tanya hadis. Kalau ni kan nak hadis kan, dia bertanya hadis. Yang kawan ni memang tak pandai hadis. Memang tak pandai kawan ni. Tapi dia pandai pelepah. Mana? Apa nak tanya awak pula? Yang awak sallallahu, lepas tu senyap, kejut orang kuat sekali tu, hadis mana? Dia tanya pula. Khising juga awak tu, khising tak khising. Tak ada jawab juga lah dianya. Yang seorang ni subhanallah, 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 subhanallah. Yang seorang ni subhanallah, lepas tu senyap. Alhamdulillah, lepas tu senyap. Jadi apabila hak kuat sekali ni tanya untuk imam seorang lagi tu, kamu satu ni hadis mana? Dia tak tahu hadis, dia pun tanya balah. Yang kamu ni kuat sekali macam nak kejut orang kamu pakai hadis mana? Jadi tapi kalau dia buat gitu, tasbih, tahmid, takbir tu dengar di telinga ke tidak? Ada ni. Kena dengar di telinga. Baru dia panggil kita membaca bacaan wirid yang disunatkan selepas daripada sembahyang. Ada ni. Tapi disunatkan perlahan, setakat dengar di telinga sendiri sahaja. Tapi kadang-kadang terimam macam medah. Subhanallah, 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 subhanallah. Makmum pula dia malah gitu je. Makmum ada kat pasang gitu. Apabila tu imam ni napah dia tak ada, jadi suara dia tak bunyi, lepas tu dah bunyi senyap orang mah. Ada ni. Jadi maknanya tu imam seorang je bunyi suara, anak makmum ni kat pipi mulut saja malah. Ada ni. Jadi malah. Kemudian berwirid tadi, bacaan wirid lepas sembahyang memanglah disunatkan bacaan perlahan
sir. Berdoa lepas mayang pun memang disunatkan berdoa dengan perlahan, setakat dengar di telinga sahaja. Ini hukum asal. Tetapi disunatkan kuat sedikit bacaan wirid jikalau ada maslahat, ada kerana, ada tujuan baik. Ini saya nak bicara bab wirid ni lah. Bab ini biasanya menjadi isu. Dia menjadi isu. Ada ni, ada wirid dengan kuat sedikit, ada wirid kuat sangat, ada wirid tak dengar langsung. Hak kuat sangat tu. Tu imam kan di baju dia tak ada speaker. Apabila diwirid dengan kuat, speaker pula, kalau kita duduk dekat box speaker tu ganggu kita. Jadi ada 3 peseng. Ada wirid yang okey lah, dengar pun kuat tapi tak kuat sangat. Memang ada tu imam yang wiridnya kuat sangat, doanya kuat sangat, dan ada tu imam yang wirid tak bunyi, doa tak bunyi. Nak kira warna tu ni cerita-cerita masjid belaka ni, cerita-cerita tu imam belaka ni. Patutnya pandai lah dalam bab ni. Cerita tu imam ni pandai bab ni. Hukum asal berwirid lepas mayang sunat perlahan, dengar di telinga sendiri sahaja. Maknanya sama-sama berwirid imam, sama-sama wirid makmum, tetapi setakat dengar di telinga saja. Melainkan kalau ada maslahat, disunatkan kuat sekadar, bukan kuat sangat-sangat. Apa maslahat? Contohnya untuk supaya di makmum boleh mempelajari. Tu di antara dia punya kerana kenapa kuat, supaya makmum boleh mengikuti, boleh belajar. Kita ni pandai baca wirid ni, kita tengok dah buku ke? Tak, kita turut orang tua je. Tak ni kita pandai baca wirid ni, ngapa dah buku? Kita turut orang tua wirid, hak wirid bunyi tu lah, turut mereka, kita punya dia pandai. Lepas tu kemudian kita tengoklah buku pula. Tapi maknanya kita boleh pandai wirid kerana orang-orang tua kita dulu wirid tu kuat. Tapi bukan kuat sangat sebab orang dulu tak ada speaker. Orang dulu tak ada speaker. Mana takkan kuat mana? Kuat tu sekadar dengan suara dia tu lah. Maknanya kalau supaya dituruti, dia pelajari oleh makmum yang lain, maka sunat kuat. Bukan kuat sangat, kuat setakat didengari dan boleh dipelajari. Ni hak dia amal di pondok. Bila tertanya tu guru pula, dah selama mana nak kuat supaya makmum mengikuti dan mempelajari? Dah lama dah kan kuat kan? Makmum ni tak pandai lagi ke? Tu jawab mudah je. Makmum saya ni, pelajar saya ni silih berganti, ada semua budak baru. Dia jawapan. Jadi kalau kita majlis surah pun gitu juga. Itu imam duk kuat lagi ni, makmum tak pandai lagi ke? Tengok tu makmum belakang dia tu, baru mari tu. Ada makmum belakang baru mari tu kan? Malah esok lagi ramai makmum baru mari. Malah esok. Okey. Malah esok lagi ramai makmum baru mari. Baru nak belajar mari masjid. Takut tukar dok jumpa pintu kat mana, pintu pagar kat mana, pintu masjid kat mana. Malah esok dia mari kan? Sebab nak mari bulan Ramadan. Apa ni? Mari survey tu, mari sila, mari tengok dulu. Takut masjid berubah dah ke? Ya esok. Jadi makmum ni ada semua hak baru mari. Aku tu imam pun kuatlah suara dia supaya diikuti. Siapa bila gitulah. Jadi tu guru pun nak jawab gitu lah. Dah tu guru wirid kuat, bukan kuat tepik dak ni. Dah pelajar tak pandai lagi ke? Jawab tu mudah je. Tu tengok tu, hak baru siapa tadi pun ada. Baru siapa seminggu pun ada.
Gitu lah. Jadi sama dengan majlis surah. Waktu kita amalnya wirid kuat. Tapi bukan dulu tak ada speaker. Dan juga kenapa kita sunat kuat sedikit, supaya jadi sekata, supaya jadi semangat. Tu di antaranya, supaya jadi semangat. Kalau senyap tak jadi. Waktu imam wirid kuat sedikit pun makmum senyap je, khoyal main telefon je. Kalau tu imam tak bunyi, jadi tu imam pun kuat sedikit supaya makmum jadi semangat. Aku sunat kuat. Asalnya, hukum asalnya memang sunat perlahan, tapi jangan selapis. Kena dua-dua lapis hanya. Hukum asal sunat perlahan wirid, doa sekadar dengar di telinga saja. Melainkan ada kerana, maka sunat kuat. Tapi jangan kuat sangat. Tu imam pula lepas dia memberi salam terus berpaling ke kanan. Bila tu imam berpaling ke kanan ni, tu imam ni sampai ke doa menghadap kiblat. Makruh berdoa menghadap kiblat bagi imam, makmum. Dan kita bila berdoa sunat menghadap kiblat. Kita ni berdoa sunat menghadap kiblat. Doa apa pun sunat menghadap kiblat. Tambah pula doa lepas sembahyang sunat menghadap kiblat, melainkan makmum mengiring. Kalau melainkan tu imam mengiring. Kalau tu imam doa menghadap kiblat hukumnya makruh. Tapi tu imam seterik kiblat, ni masalah juga. Sunat buatlah nya. Bila tu imam berpaling ke kanan, tu imam pun nampak di belakang ada makmum tambah rakaat. Wirid tu jaga-jaga, jangan kuat sangat, sebab ada makmum tambah rakaat. Ada ni, yang wirid kamu tu hukum asalnya sunat perlahan. Jadi kena utamakan makmum yang tambah rakaat bagi lambat tadi, supaya tidak terganggu sembahyang dia. Ada ni, hak wirid dak kuat mana dah ni. Pergi tengok ada makmum tambah rakaat, maka lagilah rendahkan suara. Ni dak peduli dia wirid dengan kuat. Bila kata terganggu makmum belakang yang tambah rakaat, siapa sebagai lambat? Dia kata, Allah kata payuh kerap pedai. Dia kata tu apa makin lambat? Marah kita wirid kuat dari makin lambat. Wirid tu hukum asalnya sunat perlahan, cuma kita kuatkan sedikit ada kerana. Tapi kalau nampak ada makmum tambah rakaat makin lambat, kita rendahkan sedikit. Dia gitu. Ada ni, janganlah wirid kuat ganggu orang. Hak jenis wirid perlahan begitu senyap je. Sungguh ada satu tempat pengajian tu murid dia ratus, tapi tu imamnya wirid perlahan. Anak murid senyap je, tak ada wirid seorang. Hidup cokek je, hidup gurau je. Tak cokek ni, gurau sama kawan dia, cokek, duk gurau je. Ni tak wirid. Dah tu imam wirid perlahan. Cuma wirid perlahan. Gurau anak murid. Anak murid ni balik kampung tak berani nak tu imam. Sebab apa? Tak pandai nak baca wirid. Sebab di tempat dia belajar wirid perlahan. Jadi masa wirid, pelajar-pelajar ni tak wirid pun, segelintir je wirid. Balik kampung sebab apa tak pandai tu imam? Tak pandai nak wirid. Pandai ni. Senyap sudah subhanallah. Dia alhamdulillah, lepas tu Allahu Akbar, tu je. Lepas tu sudah amin, bunyilah amin akad tangan. Lepas tu doa apa tak tahu, bunyi amin, bunyi gitu je. Tambahan pula berdoa untuk diaminkan oleh makmum, memang sunat doa dengan kuat. Bukan doa kuat tepik tu makruh. Doa kuat sekadar didengari doa tu oleh makmum, yang mana makmum akan aminkan. Gini kita sembang subuh seorang, tapi Fatihah perlahan. Begitu kata imam, main seorang. Fatihah sunat kuat,
surah sunat kuat subuh. Jangan kuat sangat di rumah pula lewat dah mai subuh bunyi dia orang. Tapi memang Fatihah sunat kuat, surah sunat kuat semai subuh seorang di rumah. Ketika membaca doa kunut rakaat kedua subuh sunat perlahan. Allahumma hdini fi man hadai. Fatihah kuat, surah kuat, doa kunut perlahan. Berdoa sunat perlahan. Tetapi kalau membaca kunut tutup imam sunat kuat. Kalau tanya hukum asal baca doa kunut sunat perlahan. Baca Fatihah, baca surah kalau semai subuh memang hukum asal dia sunat baca kuat. Tu imam sunat baca kuat, semai seorang pun sunat baca kuat. Fatihah, surah semai subuh. Tu imam hukum asal dia sunat baca kuat. Makmum semai seorang diri pun sunat baca kuat. Makmum je baca perlahan. Tetapi pergi kepada kunut, kunut doa hukum asalnya sunat perlahan. Tapi apabila membaca kunut tu imam sunat kuat supaya kunut tu diaminkan oleh makmum belakang. Dia gitu. Memang hukum asal membaca doa kunut subuh perlahan. Hukum asal membaca Fatihah surah memang kuat. Membaca kunut hukum asalnya perlahan. Tapi bila menjadi imam sunat kuat supaya diaminkan doa kunut oleh makmum di belakang. Tiba-tiba tu imam kuat dah suara bacaan kunut. Tapi oleh kerana bising dengan hujan, makmum belakang tak dengar Allahumma hdina fi man hadai ni. Makmum perempuan lah kita kata baik duduk jauh. Tapi dia dengar makmum lelaki hadapan. Amin. Amin. Sebab lelaki dia dekat dengan imam dia dengar. Makmum perempuan tak sunat amin kan. Lepas tu baca kunut sendiri. Hukum dia gitu. Tu imam baca doa kunut kuat. Tapi oleh kerana bising dengan hujan, bising dengan hujan menyebabkan makmum lelaki duduk dekat dengan imam dengar. Makmum perempuan duduk jauh dengan imam tak dengar. Dengar pun tak putih hukum tak dengar. Tetapi dengarlah suara makmum lelaki. Amin. Amin. Makmum perempuan ni macam mana nak buat? Adakah diturut amin makmum lelaki hok kuat kan mama? Dah sunat. Tak sunat aminkan. Lepas tu makmum perempuan yang tak dengar bacaan doa kunut imam kerana bising hujan tadi sunat baca doa kunut sendiri walaupun di hadapan tu imam sekalipun. Walaupun dia makmum ni ada kaitan dengan imam sekalipun, tak dengar doa imam, tak sunat aminkan, sunat baca doa sendiri. Tutup imam sudah sembahyang. Sudah sembahyang. Tu imam lagi ke? Tu imam lagi? Tu imam sampai ke rumah tu imam. Lagi mana tu? Lagi rumah tu imam. Tu imam dalam semayang je. Ni tu imam sampai ke rumah. Maknanya masa berwirid dia bukan tu imam kita, cuma kita pakat buat. Masa berdoa dia bukan tu imam kita. Jadi kalau dia doa supaya kita aminkan, kita kena dengar doa dia. Tapi dia doa dengan perlahan. Kita tak sunat aminkan, kita sunat baca doa sendiri. Maka kalaulah tu imam nak supaya orang aminkan doa lepas semayang, dia kena bunyi suara. Makmum kena tahu apa yang dia minta. Ni tak bunyi ni. Amin, lenggok tengok. Amin, amin. Baru dah raut muka. Minta apa? Tak bunyi. Ada ni. Doa lepas semayang tak bunyi. Doa lepas program lain bunyi. Itu pelik pula. Doa lepas sembahyang tak bunyi. Buat satu program apa semua kan, di akhir dengan bacaan doa. Orang yang sama doa bunyi pula. Kenapa doa perlahan? Doa lepas sembahyang tak bunyi. Doa lepas program bunyi kuat. Kenapa bunyi kuat? Kenapa doa lepas sembahyang tak bunyi? Sama saja. Doa biar kena dengar. Sebab makmum nak aminkan. Orang ramai nak aminkan. Kalau tidak, tak sunat aminkan. Hanya baca doa sendiri. Itu hukum dia. Tapi hukum asal dia berwirid berdoa perlahan. Ni, dengar di telinga sendiri sahaja. Hak tak betulnya wirid kuat, dengar speaker kuat sangat-sangat, ganggu orang. Hak hebat laginya satu kampung dengar wirid masjid dia. Apa faedah?
Satu kampung dengar wirid dia kuat-kuat sampai pedah. Menyebabkan orang kampung tu selagi tak senyap masjid tu, dia tak boleh sembahyang lagi. Terganggu nak sembahyang. Ada ni. Yang sunat pakai speaker luar ni, sunat suara kuat bang. Iqamah pun tak sunat dah kuat. Tapi tak apalah, iqamah kuat sikit, biar orang sedar sembahyang sudah dimulai. Kemudian sembahyang kenapa nak pakai speaker? Apabila sembahyang dia pakai speaker luar, wirid pun pakai speaker luar, doa pun pakai speaker luar, wirid pun kuat sangat-sangat, doa pun kuat sangat-sangat, orang sekitar masjid tak boleh nak sembahyang awal. Sebab apa? Kuat speaker masjid. Kena jaga ni. Lihat ni. Jangan ada setengah-setengah tempat tidak lagi membenarkan pakai speaker luar, termasuk kuliah pun tak boleh pakai speaker luar dah. Yang boleh pakai speaker luar satu sahaja, iaitu azan bang. Azan bang pun speaker tu dia kena perlahankan, dia kena rendahkan bunyi dia walaupun boleh pakai speaker luar. Lihat ni. Sebab apa? Kadang mengganggu orang semayang pakai speaker luar, wirid doa pakai speaker luar. Tapi kalau kuliah memang kita perlu speaker luar. Tapi kena tengok jugalah. Ada orang ni memang dia mengajar tu suara dia speaker dah. Janganlah awak jauhlah speaker mulut dia. Dok suara dia speaker dah. So, dia ada orang mengajar suara dia speaker dah. Speaker pula dekat dengan mulut dia. Allah, kejut orang luar. Kena jaga waktu nanti orang komplain. Tapi tak ada alasan sembahyang, berwirid, berdoa pakai speaker luar, tidak ada alasan. Itu ganggu orang. Bang iqamah pakailah speaker luar, sembahyang, wirid, doa pakailah speaker dalam. Masa berwirid, masa berdoa jangan kuat sangat suara. Sebab hukum asal wirid berdoa adalah sunat perlahan, setakat dengar di telinga saja. Yang nak ceritanya, bila sebut kata bacaan perlahan, telinga kena dengar. Tak dengar telinga, tak dapat fadilah. Kata zikir hati tu bab lain pula. Ni kita bicara zikir lisan, zikir lidah. Dia kena dengar di telinga. Sebut kata membaca, syaratnya dengar di telinga. Yang kita bicara adalah rukun qauli, takbir, syarat dengar di telinga. Kita sambung sikit. Dan masuk waktu, masa takbir tu masuk waktu dah. Dan padahal menghadap qiblah, itu syarat takbiratul ihram yang 21 perkara. Makna duduk menghadap kiblat comel, kita pun takbiratul ihram. Memang begitulah. Kita nak takbiratul ihram memang tunggu masuk waktu. Bukan waktu masuk banyak dah. Waktu masuk banyak dah. Kemudian memanglah dalam keadaan menghadap qiblah. Daripada takbir sampai ke salam, syaratnya menghadap qiblah. Daripada takbir sampai ke salam, syaratnya menghadap qiblah. Menghadap qiblah kira pada dada. Tetapi masa takbir, mata disunatkan tengok tempat sujud. Bermula daripada masa takbir, dada menghadap kiblah tu syarat, kemudian mata tengok tempat sujud. Bila itu hak disunatkan dan ditakhirkan akan dia, dikemudiankan akan dia akan ihram. Kemudian daripada takbiratul ihram imamnya ditakhir ni pada hak makmum. Makmum nak takbiratul ihram, dia kena imam Allahu Akbar, barulah makmum boleh Allahu Akbar. Kalau imam Allah, makmum Allah dah tidak sah. Ini mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab Hanafi, imam Allah je, makmum pun Allahu Akbar. Itu mazhab Hanafi. Mana imam takbir dulu, imam Allah, makmum pun boleh Allah. Kita mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i imam kena Allahu Akbar, barulah makmum pun Allahu Akbar. Itu syarat untuk sah takbiratul ihram yang ke-19 dah. Yang ke-19. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.